Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys, macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. So sebenarnya untuk video kali ni dia part 2 tau. Part 1 videonya I upload before I upload video ni. Kalau korang belum tengok lagi, korang boleh tengok dulu part 1 tu sebab I takut korang tak faham untuk video part 2 ni pula. Okay, sebab benda ni dia berkait tau. Okay. So kisah untuk video ni pula, untuk cerita kali ni, dia berkaitan dengan satu rumah kondominium yang Syafiq beli lepas dia kahwin dengan wife dia Lia tu, dan dia telah pun dapat seorang anak kan, anak perempuan sulung dia. Dan sekarang waktu kejadian ni, anak sulung dia tu around 4 tahun dah. Okay. So waktu tu Syafiq beli rumah around tahun 2017 tau. Rumah dia tu berdekatan dengan Tesco Selayang dekat Jalan Ipoh, kalau korang tahulah. So waktu tu dia beli around tahun 2017, tapi dia masuk rumah kondo dia tu around pertengahan 2018 macam tu, bulan 6 ke bulan 7 macam tu lah. Okay. So waktu tu sebenarnya Syafiq ni dia dapat pekerjaan baru tau. Tapi waktu dia pindah rumah tu, dia tak start kerja lagi. So kiranya macam dia nak try untuk ambil keselesaan dulu dekat rumah dia. Biasalah kalau baru pindah ni mesti akan ada banyak benda yang kita nak settle kan. Nak kemas rumah, nak angkut barang apa semua kan. Okay. Waktu tu Syafiq kata rumah dia ni dia beli memang fully furnished tau. Sebabnya memang semua ada, katil ada. So dia tak payah nak fikir banyak dah untuk beli TV ke, nak beli meja makan ke, sebab memang dah siap semua. Okay. So rumah dia ni pula dekat bahagian dapur memang lagi lengkap guys, sebab ada oven. Sebab Syafiq ni dia seorang yang suka baking. Dan wife dia pula suka kalau dia baking macam-macam, like macam kek ke, kuih ke. Bila Syafiq buat, wife dia Lia ni dia suka makan. Sebab tu lah Syafiq ni lagi dia suka kalau dia nak baking dekat dapur ni. Okay. So ada satu hari ni, waktu tu around pukul 1 pagi guys. Waktu tu Syafiq ni dia tengah busy gila dekat dapur untuk baking apa yang dia nak makan esok tu. So dia pun tengah baking apa semua. Sementara dia tengah tunggu oven dia tu bunyi ting kan. Biasa kalau dah siap dekat oven kan akan berbunyi kan. Waktu tu sementara tu dia tengah like macam basuh-basuh apa yang patutlah, dah siap nak baking apa semua tu kan, ada barang-barang yang kita nak basuh dekat sinki apa semua. So waktu Syafiq dia tengah basuh-basuh ni guys, tiba-tiba dekat tepi anak mata dia yang belah kiri ni, dia rasa macam dekat hujung-hujung anak mata dia tu ada satu kelibat putih dekat balkoni rumah dia. Waktu tu Syafiq dia tak fikir panjang tau. Kiranya dia fikir like macam maybe pantulan cahaya daripada luar ke sliding door pintu dia tu yang membuatkan dia nampak kelibat tu. Like macam maybe pantulan cahaya lah. Tapi sebenarnya dalam hati dia rasakan sebenarnya kelibat tu kelibat yang sama macam mana dia nampak dekat rumah banglo ayah dia tu. So sementara dia tengah basuh pinggan, dia nak keringkan tu, tiba-tiba dia dengar oven dia tu bunyi kring. So menandakan dia punya cookies tu dah siap. So dia pun slow keluarkan cookies tu, and dia letak dekat atas meja yang dekat dapur tu untuk dia sejukkan sebelum dia masuk cookies tu dekat dalam balang. Okay. So sementara dia nak tunggu cookies tu sejuk dalam 2 ke 3 minit macam tu lah kan. So dia pun pergilah dekat ruang balkoni dia tu untuk isap rokok kejap. Okay. So waktu dia tengah hembus rokok, asap rokok apa semua tu, tiba-tiba guys, dia rasa dekat belakang tengkuk dia, dekat bahagian telinga tu macam ada orang tiup tau. Kalau kita kan rasa macam ada sepoi-sepoi angin macam tu tiup dekat belakang, dekat bahagian telinga, dekat tengkuk-tengkuk antara tengah-tengah tu kan. Okay. Tapi dia rasa time tu tak ada angin malam pun. Like macam angin malam tu biasa-biasa je. Dia tak rasa macam betul-betul angin yang betul-betul sejuk, tak ada pun malam tu. Tapi dekat bahagian tengkuk dia dengan telinga dia ni, dia rasa sangat ada orang tengah tiup macam tu lah. And then tiba-tiba juga time tu, ni yang seram tu, dia rasa macam bulu roma dia ni semua naik.
Waktu tu dia terus buang putung rokok dia tu dekat dalam tong sampah. Dia tutup balkoni dia boleh tutup pintu tu, dia tutup langsir, and then dia terus pergi dekat dapur. Waktu dia pergi dekat dapur tu lah, dia masukkan cookies dia, letak dalam balang. So dia dah siap kemas apa semua. Dia pun teruslah masuk dekat dalam bilik. Waktunya dia masuk dekat dalam bilik ni, dia tengok anak sulung dia dengan wife dia. Waktu tu guys, wife dia tengah mengandung tau. So wife dia seorang je akan tidur dekat atas katil. Sebab kalau dia orang tidur dekat atas katil juga, terpaksa tidur berhimpit lah, sebab 3 orang kan, dia ada anak sulung dia ni. So nak tak nak, Syafiq dengan anak sulung dia ni tidur dekat atas toto, dekat bahagian lantai lah. So wife dia je akan tidur dekat atas katil, sebab waktu tu wife dia tengah mengandung kan. So dia nak keselesaan tu lebih lah. So waktu dia tengok anak dia dah tidur kat bawah, dia pun tidur lah, tidur sebelah anak perempuan dia tu. Waktu dia tidur tu, dia mengereng tau. Syafiq ni dia mengereng, menghala muka ke arah anak perempuan dia tu. Waktu tu dia tengok anak sulung dia tu memang dah nyenyak, dah tidur. Bini dia pun sama. Waktu dah dalam 15 minit macam tu lah, Syafiq ni dah tidur. Tiba-tiba je dia terjaga tau. Sebab waktu dia terjaga tu, dia rasa nak pergi toilet sebab dia nak terkencing. Waktu dia kalih je muka dia dekat berlainan arah yang dia pandang anak dia tadi, tiba-tiba dia memang terkejut. Dia rasa macam nak flying kick je time tu kan. Anak dia tu berdiri betul-betul depan dia, tapi rambut anak dia tu kan jenis rambut panjang tau. Dia tutup muka, memang tak nampak muka pun time tu. Waktu tu Syafiq ni dia memang terkejut lah. Tadi ada kat sebelah dia, tiba-tiba dia nak pergi toilet, anak perempuan dia tu ada betul-betul berdiri depan dia. Waktu tu dia terus kejut bini dia yang Lia ni dekat atas katil. And then dia orang berdua ni bangun. Dia terus tanya anak dia lah. Dia selak rambut anak dia ke belakang. And then dia tanya anak dia, kenapa ni? Tadi dah tidur, kenapa bangun? Korang nak tahu tak anak dia cakap apa? Anak dia cakap, tadi waktu dia tidur, ada seorang anti ni kejut anak dia bangun. And then anti tu ajak anak dia main. Anak dia kata dia tak nak main sebab dia dah mengantuk. Tapi bila anak dia ni kata tak nak, anti tu marah dekat anak dia. Waktu tu lah Syafiq dengan Silia ni dah rasa samping dah dekat rumah kondo yang diorang duduk tu. Syafiq ni dia sampai terfikir benda tu ikut dia daripada rumah ayah dia ke rumah dia sendiri and ganggu family dia. So time tu Syafiq dia ambil anak perempuan dia, dia tidurkan anak perempuan dia, dia bacalah apa yang patut apa semua. So dia baca pula untuk diri dia, baru dia nak tidur. Tapi guys, semalam tu dia dengan bini dia ni memang tak dapat tidur. Kecuali anak perempuan dia tu, dia kata Alhamdulillah lah anak perempuan tu dapat tidur dengan nyenyak malam tu. Tapi dia dengan bini dia memang tak dapat tidur. Sebabnya diorang dengar dekat ruang tamu rumah diorang ni ada orang tengah berjalan tau. Dia dengar like macam ada tapak kaki tengah berjalan. Sampailah tapak kaki tu berhenti betul-betul dekat depan pintu bilik diorang time tu. Kadang-kadang diorang dengar bunyi orang tengah main remote TV. Buka tutup TV kan. Tapi yang paling seram sekali, dengar ada orang tua mengekek-ngekek gelak dekat bahagian luar bilik dia tu. Time tu diorang berdua ni kata, ya Allah macam mana kan. Sebab diorang memang tak boleh sangat-sangat tidur malam tu. So sampailah esok tu, sampai waktu subuh tu, diorang dah solat subuh pukul 6.45 macam tu lah. Syafiq ni dia pergi nak turun bawah sebab dia nak belikan nasi lemak untuk anak dia dengan wife dia sekali. So sementara dalam perjalanan dia masuk lift nak ke car park untuk pergi dekat kereta dia, untuk keluar daripada bahagian kondo dia tu untuk beli nasi lemak dekat luar. Waktu tu dia kata sepanjang dia nak jalan ke kereta dia tu, dia rasa macam dekat belakang dia ada orang tengah ikut tau. Jarak orang tu ikut dia memang dekat sangat. Tapi dekat hujung mata dia ni, dia boleh nampak ada satu susuk tubuh kelibat ni, tapi warna putih time tu. So sampai je dekat kereta dia, dia masuk kereta. Syafiq kata tak tahulah dia dapat keberanian daripada mana. Tiba-tiba daripada mulut Syafiq tu, dia boleh cakap macam ni, kalau kau rasa kau nak kacau aku, cukup lah sampai malam tadi je aku kacau aku. Aku memang tak boleh tidur kan. And then dia kata kalau kau nak tumpang aku boleh, tapi sampai je keluar daripada kondo ni, make sure kau berambus daripada kereta aku. So sepanjang Syafiq nak keluar daripada guard house tu, dia rasa macam kereta dia berat tau. Dia rasa berat and then dia rasa sejuk. Even time tu dia kata memang dia tak pasang aircon dalam kereta dia. So sampai je keluar daripada guard house tu, tiba-tiba dia rasa kereta dia ringan. Dah tak sejuk macam mula-mula tadi dah. Kiranya time tu memang benda tu ikut dia tau.
So sampai je dia dah beli nasi lemak kat luar, dia balik rumah apa semua. So dia masuk rumah, dia terus call ustaz, salah seorang ustaz yang pernah ajar dia mengaji dekat rumah dulu. Ustaz tu lah yang akan selalu tolong family dia kalau dalam keadaan macam tu lah kan. So dia call ustaz tu cakap make sure baca 3 kul, baca ayat kursi dekat 4 penjuru rumah, and then bila dekat tengah-tengah ruang tamu rumah, bahagian tengah-tengah tu Syafiq kena azan. Start daripada tu lah Syafiq kata alhamdulillah, memang benda tu dah tak kacau diorang dah time tu. Termasuklah lepas dia lahir anak kedua dia tu pula, ada benda lain pula yang start kacau diorang satu family ni. So tu je lah guys cerita pertama. So kita continue pula untuk cerita yang kedua ni. Dia berkaitan juga dengan rumah banglo dekat ayah Syafiq ni. So kisah yang ni pula berkaitan dengan wife dia lepas Syafiq ni dapat anak yang kedua tau. Okay. So waktu ni Syafiq kata Lia ni dia tak nak berpantang dekat rumah parents dia sebab rumah parents dia jauh sikit. So dia berpantang lah dekat rumah parents Syafiq ni. Okay. So waktu tu Lia ni dia duduk dekat bilik, tapi bilik tu besar tau guys, dia sambung dengan playroom. So kiranya Syafiq dengan anak dia yang sulung ni, yang waktu tu umur dah 4 tahun, diorang tidur dekat playroom tu sebab playroom tu dia bersambung dengan bilik si Lia ni. So kiranya bilik tu memang luas lah. Dekat bilik playroom ni juga dia ada 2 study table, and then dia ada tingkap juga tau. Dia sama je, dia macam bilik tapi dia tak sebesar bilik dia lebih kecil sikit. Tapi dia still lagi ada tingkap apa semua tu lah. Okay. So waktu tu Syafiq ni pun hampa lah, dia hampa toto untuk dia dengan anak perempuan dia yang sulung ni lah kan. Okay. So waktu tu orang pukul 12.30 macam tu lah. Syafiq ni dia tengok anak sulung dia ni memang dah tidur dah, and then dia pun tengah layan handphone lah. Time tu dia kata dia tengah layan TikTok. Malam-malam kan dia scroll-scroll sosial media macam tu. Tiba-tiba waktu dia tengah tengok handphone tu, dia terdengar ada orang tengah ketuk tingkap tau. Betul-betul dia dengar benda tu sebab dekat kan. So tok-tok macam tu dia dengar kan. 2-3 kali juga dia dengar ada orang ketuk. And then dia stop sekejap, dia terus pergi tengok dekat bahagian tingkap tu lah. Dia takut lah ada orang nak ceroboh rumah ke, kita tak tahu kan. Bukannya kita ingat benda tu je kacau ke, kadang orang ni pun boleh juga kan buat benda macam tu kan. So dia tengok tingkap tu, dia tengok tak ada orang, memang tak ada orang. Tapi dia boleh nampak lah. Dia kata sebab rumah ayah ni berdekatan dengan satu tasik yang dekat KL ni, so dia boleh tengok lah bahagian tasik tu. Dia kata memang gelap sangat-sangat, dan jarak antara rumah dia dengan rumah jiran dia tu ada satu tanah tau. Dulu memang dekat situ sama sikit lah, tapi dah bersihkan, memang ada nampak satu tanah yang lapang. Waktu tu Syafiq tengok okey dah tak ada apa-apa, dia pun sambung lah baring balik. Waktu dia tengah baring, dia tengok lagi handphone, tiba-tiba dia terdengar lagi ada orang tengah ketuk juga. Time tu Syafiq memang dah agak, yang ketuk tu memang bukan orang dah, confirm benda tu. So Syafiq ni terus dia tutup handphone, dia terus tidur dekat sebelah anak perempuan dia tu. Waktu Syafiq nak lelap je mata dia, dia terdengar anak kedua dia tu menangis. Ya Allah, kuat sangat-sangat guys. Time tu dia pun try lah untuk tengok kan anak dia. Waktu tu dia tengok wife dia tengah buat susu, so maybe anak dia menangis sebab nak susu lah. Okay. So waktu tu dia tengah nak macam tepuk-tepuk anak dia macam tu, tiba-tiba dia terdengar lagi dekat tingkap tu ada lagi yang ketuk guys. Waktu tu Syafiq ni dia macam ada keberanian lagi sekali tu, dia buka tingkap, dia tengok, and then dia sambil dia tengah buka langsir dengan buka tingkap tu, dia tengok CCTV dekat handphone dia tau. Waktu tu dia terkejut guys, sebabnya waktu betul-betul dia tengah buka tingkap, dia tengok CCTV pula time tu, dia ternampak ada satu kain putih ni lalu desuk macam tu, laju gila guys. Time tu dia Syafiq ni apa shot kan, dia terkejut, and then dia terus tutup tingkap, tutup langsir apa semua. Waktu tu pula guys, bukan berhenti sampai situ je, dia dengan bini dia ni terdengar ada satu suara perempuan tengah menangis sayup-sayup je macam tu. Waktu perempuan tu dah habis nangis, tiba-tiba pula ada suara mengilai, memang kuat sangat-sangat. Time tu diorang laki bini ni memang dah takut sangat-sangat dah. Dia ambil anak sulung perempuan dia yang dekat playroom tu, dia bawa dekat dalam bilik tu. And then anak kedua dia ni pula menangis tak henti-henti malam tu. So diorang ni ambil keputusan untuk buka surah Al-Baqarah dekat dalam handphone. Okay. So waktu tu alhamdulillah lah, lepas buka surah tu diorang pun berempat ni dapat tidur nyenyak lah sikit malam tu kan.
So sampailah esok pagi tu, waktu tu hari-hari bini dia ni akan berurut tau dengan seorang tukang urut daripada endo ni. So waktu tu bini dia ni pun ceritalah dekat akak tu. So akak tu cakap semalam waktu maghrib, time dia nak tutup tingkap bilik, dia ternampak ada satu ponti ni tengah bertenggek dekat pokok sambil renung si Lia ni dengan anak yang baru lahir tu. Akak tu cakap benda tu sebenarnya nak kacau baby tu dengan Lia tau. Biasalah perempuan baru lepas bersalin, and then baby pula yang bayi kan, senang untuk nampak benda-benda macam ni kan. And akak tu cakap juga waktu tu dia nampak ada satu gorila ni besar sangat-sangat. Tapi bukan gorila yang gorila haiwan tu tau guys. Dia gorila like macam satu kelibat, like dia punya bentuk tu macam gorila lah. Dia besar kan. Waktu tu warna hitam, mata dia merah gila. Tapi akak tu tak tahu gorila tu datang daripada mana. Sejak daripada kejadian malam yang diorang dengar ketukan tu, start esok tu pula, setiap malam guys, anak kedua si Syafiq dengan Lia ni memang tak tidur. Tak tenteram dia nak tidur. Daripada lepas isyak sampailah ke subuh, baby tu asyik kena kacau dengan si ponti tu tau. So diorang ni susah nak tidur. Waktu subuh tu baru diorang dapat tidur. So nasiblah time tu work from home tau. So diorang dapatlah juga waktu kerja tu untuk tidur dalam 5 ke 10 minit macam tu lah. So tak adalah mengantuk sangat kan sebab kerja daripada rumah je. Okay, start daripada tu diorang ni memang dah tak tahan dah dengan gangguan tu. Sampai diorang rasa macam muak dah. Memang dah tak tahan dah, muak sangat dengan gangguan tu. Sampailah diorang take benda ni serius. Waktu tu benda tu dah mula kacau diorang dalam bilik tau. Sejak-sejak tu memang daripada luar je, ketuk pintu lah, bertenggek dekat pokok lah. Tapi start diorang like macam dah muak sangat dengan benda tu, dan benda tu pun dah start kacau diorang dalam bilik. Korang nak tahu tak, si ponti tu kacau diorang kadang-kadang dekat hujung katil, main apa orang kata, ibu jari kaki. Kadang-kadang bila si Syafiq nak tengok cermin, tiba-tiba dia nampak ponti tu yang ada dekat reflection dekat cermin tu. Korang boleh bayang, korang tengok cermin, tiba-tiba yang korang nampak tu bukan muka korang, tapi benda tu. Kadang-kadang dia main tombol pintu. Syafiq kata memang dia kena take serious lah benda ni sebab dia ada anak kecil kan. Tapi paling dia tak boleh nak brain lah benda tu. Anak dia yang sulung tu, pernah ada satu malam tu, anak dia bangun dari macam sleepwalking macam tu. Dia pergi dekat almari dekat dalam bilik tu, dia jalan sambil macam tidur lah kan, tidur tapi berjalan. Dia langgar almari tu berkali-kali sambil tidur, tapi seolah-olah dia tengah menjerit time tu. Time tu Syafiq kata benda ni memang kena take serious, tak boleh dah sebab dia terlalu teruk kan, dia mengganggu family dia ni sampai macam tu sekali. So esok tu si Syafiq ni panggil lah ustaz yang biasa datang kat rumah dia orang tu. So ustaz tu buat lah macam biasa, buat apa yang patut apa semua. So ustaz tu kata memang ponti ni dah aim dia orang ni start daripada bini dia keluar daripada hospital sampailah bini dia tu berpantang dekat rumah parent Syafiq ni. Yang pasal gorila tu pula guys, gorila tu ustaz tu cakap sebenarnya dia saka akak yang urut bini dia tu. So ustaz tu try lah interview akak tu, dan finally akak tu mengaku yang sebenarnya saka tu datang daripada dia, saka yang gorila tu. Kan mula-mula akak tu kata dia tak tahu kan. Waktu tu ustaz tu tanya barulah dia jujur. Dia kata sebenarnya saka tu daripada family dia, tapi dia dah tolak saka tu dah. Dan start dia tolak saka tu lah, si gorila tu yang saka akak tu akan follow je kat mana akak tu pergi. Start daripada tu gangguan ponti tu dah kurang dah. Tapi maybe sebab dia orang pun dah balik-balik dekat dia orang punya rumah kondo tu. Tapi kadang-kadang bila dia orang nak lawat parents dia orang dekat rumah banglo tu, dia orang dengar jugalah kadang-kadang tu ada ponti tu tengah ketuk lah, mengilai lah. Tapi tak selalu macam dulu lah. Dia punya gangguan tu tak seteruk macam dulu, tapi kadang-kadang tu ada juga. So start daripada kejadian tu, start pada kes tu lah kan, si Syafiq ni dia akan baca ayat kursi 3 kul, dia akan baca dekat 4 penjuru bilik, dengan dia akan sentiasa azan lah rumah tu. Dia kena keep on going lah buat benda tu, sebab benda tu dah like macam sebati tau dengan family dia orang ni. So Syafiq cakap tu je lah kisah yang dia boleh kongsikan untuk korang buat kali ni. Kalau ada kisah yang lain dia akan kongsikan juga, dan I akan share juga dengan korang. So I rasa tu je lah video kita untuk kali ni guys. Mana-mana yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan sekarang. Dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Stay tune on my next video. Bye.